Selamat datang ke channel Cikgu Chong, dan hari ini Cikgu Chong akan buat unboxing untuk satu projektor baharu yang saya terima daripada syarikat InLab. Jadi untuk video kali ini kita akan buat unboxing bersama. Lepas tu kita akan kajikan apakah ciri-ciri yang istimewa untuk projektor ni. Selepas tu kita juga akan lihat apakah kualiti paparannya sebagai home cinema projector di ruang tamu saya. Dan akhir sekali saya juga akan kongsikan macam mana saya akan gunakan projektor ni dalam bilik darjah sebagai projektor untuk bilik darjah saya. Jadi mari kita saksikan bahagian pertama, iaitu unboxing untuk parcel ini. Jadi parcel ini saya dapatkan daripada InLab, iaitu syarikat di Penang. Jadi dia ambil masa 5 hari termasuk hari Minggu menggunakan JNT. Jadi kalau kita perhatikan di luar tu menggunakan bubble wrap lah. Jadi memang agak selamat. Ya, iaitu projektor Sen. Jadi di sini kalau kita perhatikan ciri-ciri yang istimewa tu sudah ada di luar ni. Nanti kita akan torokkan bersama secara teliti apakah ciri-ciri yang istimewa untuk projektor ini. Jadi mari kita buka lagi. Okey, tarik keluar. Okey, dalam tu memang ada plastik foam. Jadi inilah benda yang tolong kita untuk jaga projektor kita untuk tahan gegaran atau apa-apalah. Jadi di sini memang ada perlindungan yang sangat penuh. Jadi jangan bimbang kalau anda beli secara online. Okey, jadi kita buka. Okey, jadi kita lihat bersama-sama dalam tu. Jadi dalam ni kita ada satu buku panduan. Jadi kalau kita nak tahu macam mana nak gunakan sesuatu fungsi tu, kita boleh rujuk buku panduan ni. Selepas tu kita juga dibekalkan remote control yang menggunakan bateri 3A. Jadi kita perhatikan remote control ni memang tak banyak butang lah. Jadi memang sangat user friendly. Lepas tu kita juga dibekalkan HDMI cable. Kalau kita nak sambungkan kepada laptop tu, kita boleh gunakan HDMI cable ni. Dan juga satu power cable. Jadi kita perhatikan untuk kita punya projektor pula. Jadi projektor ni atas ni hanya ada 6 butang sahaja. Jadi kita tak perlu bimbang lah apa yang nak ditekan semasa kita nak gunakannya. Dan di sini di atas tu juga ada tuliskan Dolby Audio. Jadi apa yang menarik tentang projektor ni, dalam projektor ni ada built-in 3 speaker yang disertified oleh Dolby Audio. Jadi seterusnya kita lihat pula kita punya projektor. Jadi di sini belakangnya adalah tempat untuk kita masukkan HDMI kabel dan USB kabel tu. Jadi perhatikan ini adalah port audio output. Jadi kita boleh cocok dengan kita punya headphone atau speaker luar. Dan untuk ni adalah 2 HDMI port untuk kita cocokkan dengan kita punya laptop. Dan di sini juga ada 2 USB port tu. Dan di belakang ni ada satu power switch ya. Jadi kalau kita nak on tu, kita mesti kena on dahulu power switch ni. Dan kita perhatikan yang tepi pula. Jadi yang tepi ni adalah kita punya on off button. Jadi kita perhatikan on off buttonnya sangat menarik lah. Nanti apabila kita on elektrik tu, di sini sebenarnya ada warna orange tu lah. Dan apabila kita sudah on, dia akan jadi biru. Dan sebelah ni adalah filternya. Kalau kita buka tu, kita sebenarnya boleh buka. Dan sekali-sekala kita boleh bersihkan filter ni lah. Jadi kalau ada habuk tu, kita boleh bersihkannya. Nah, jadi ini adalah sebelah tepi tu. Dan sebelah tepi ini adalah focus knob tu. Jadi selepas kita on tu, kita boleh gunakan bahagian ini atau kita punya remote control untuk kita aturkan fokus tu. Jadi kita perhatikan yang depan pula. Ini adalah yang depan. Jadi yang depan ni kita ada satu penutup. Dan projektor ni sebenarnya adalah gunakan LED. Jadi lampu LED ni boleh tahan sehingga 50,000 jam. Jadi kalau kita gunakan 20 jam sehari, dia boleh gunakan lebih daripada 5 tahun. Jadi seterusnya kita akan cuba onkan projektor ni dan cuba gunakannya sebagai home cinema projector tu. Jadi mari kita lihat pula apakah kualiti paparannya. Okay, sekarang kita akan cuba onkan kita punya projektor. Jadi pertama sekali anda mesti kena onkan power switch tu. Selepas tu anda akan nampak ada warna orange sebelah ni. Jadi anda tekan ni dan dia akan jadi biru. Jadi di sini Cikgu Chong gunakan dinding kosong di ruang tamu saya sebagai dinding untuk saya pancar keluar projektor ni. Jadi kita cuba on projektor ni. Jadi di sini pertama sekali kita akan nampak InLab. Selepas tu kita akan lihat dia ada loading sekejap lah dalam beberapa saat macam tu. Jadi projektor ni sebenarnya adalah smart projector. Dalam tu sudah built-in Android 9
dan ada banyak aplikasi yang sudah di pre-install. Jadi nanti kita buka dan kita teroka bersama. Pertama sekali kita boleh atur dahulu kita punya fokus lah. Jadi kita boleh gunakan focus knob kita tu pada kita punya projector untuk atur ketajaman paparan tu, atau kita boleh gunakan remote control tu. Jadi dalam ni adalah paparannya. Jadi selepas kita sambungkan dengan wifi tu, kita boleh gunakannya sebagai satu online surfing lah. Jadi di sini kita boleh surf kita punya movie yang kita nak tengok atau music yang kita nak dengar tu. Jadi dalam ni kita sudah ada App Store, ada Chrome. Kalau kita nak sambung kepada kita punya Apple produk, kita boleh gunakan iOS Cast, dan kalau kita nak sambung kepada Android produk pula, kita boleh gunakan Miracast. Jadi kebaikan projector ni kita tak perlu lagi beli lagi alat untuk kita buat Miracast tu. Jadi dalam tu kita sebenarnya ada built-in semua benda ni lah. Dan di sini juga ada pre-install Netflix dan juga ada Prime Video dan juga YouTube Video. Jadi untuk Netflix dan Prime Video tu anda memang kena subscribe sendirilah. Jadi sekarang kita akan cuba buka video YouTube ni untuk lihat kualiti paparan untuk projector ni. Kita cuba buka video yang HD sebab projector ni dia boleh pancarkan paparan yang sehingga 1080. Jadi kita cuba lihat Avatar punya trailer. Jadi di sini paparannya dan muziknya saya sebenarnya on sampai 52 saja. Jadi memang best lah audionya. Dan paparan di sini memang adalah HD. Kita coba perhatikan, memang sangat jelas. Okey, jadi di sini saya hanya dapat tunjukkan sekejap saja sebab takut ada copyright issue. Jadi kita cuba on untuk lain tu. Contohnya untuk kucing ni kita cuba tengok. Okay, jadi kita lihat warna tu memang sangat cantik lah. Jadi projector ni memang sangat bagus kalau kita gunakan sebagai home cinema projector. Jadi selepas ni Cikgu Chong memang boleh enjoy movie di rumah sahaja. Jadi selepas ni Cikgu Chong juga akan menunjukkan cara Cikgu Chong gunakan projector ni untuk mengajar di dalam bilik. Jadi hari ini Cikgu Chong akan kongsikan macam mana Cikgu Chong gunakan projector ni dalam kelas saya. Jadi apa yang anda perlukan, hanya anda perlu setting up sekejap saja, iaitu anda hanya perlu sambungkan power cord tu kepada projector. Selepas tu kita onkan projector tu. Jadi pastikan jarak antara projector dengan kita punya papan putih itu ada lebih kurang 3 meter seperti itu. Dan di sini sebenarnya anda boleh aturkan sudut tu dengan yang bawah ni. Bawah ni ada satu skru. Jadi anda boleh gunakan skru yang bawah ni untuk aturkan supaya dia akan menghala ke atas sikit. Jadi anda boleh atur. Okay. Lepas tu kita boleh on lah. Okay, jadi kita cuba perhatikan. Jadi di sini kita hanya perlu onkan power switch kita. Lepas tu tekan sebelah ni untuk butang on. Okey, jadi hari ini Cikgu Chong akan kongsikan macam mana Cikgu Chong gunakan projector in-lab sending untuk mengajar di dalam kelas. Jadi pertama sekali kita selepas on tu kita boleh atur kita punya fokus dengan menggunakan remote control ni. Jadi kita boleh aturnya sehingga dia tajam lah. Selepas tu kita juga boleh atur dia punya sudut ni dengan gunakan keystone. Apa yang kita perlu buat tu, kita hanya perlu pergi ke menu. Selepas tu kita pergi ke menu keystone tu. Jadi keystone ni kita boleh tariknya sehingga sudut yang kita mahu tu. Jadi kita boleh aturnya supaya tepi-tepi tu muat dalamnya papan putih, atau kita kalau ada kain tu lagi baguslah. Jadi di sini kita hanya perlu pergi ke OK dan dia akan pergi ke sudut seterusnya, dan kita boleh aturnya sehingga dia cun-cun muat dia punya sudut. Jadi kita boleh pergi ke bawah lagi, atur setiap sudutnya. Selepas kita sudah siap semua tu, boleh pergi ke back dan kita akan balik ke sini. Jadi kita boleh aturnya jadi automatic keystone dan juga automatic focus. Jadi setiap kali kita on projector ni, dia boleh tolong kita atur terus. Dan apa yang menarik dalam projector ni, selain daripada dua fungsi tadi iaitu focus dan keystone tu, saya juga boleh buat digital zoom. Jadi kalaulah saya tak mau paparannya terlalu besar macam ni, saya boleh kurangkan paparan tu dengan saya gunakan arrow atas dan bawah tu. Jadi yang bawah tu dia akan jadi kecil lah. Jadi kalaulah saya tak mau guna terlalu besar tu, dia boleh kecilkan sehingga macam tu. Dan saya boleh besarkan lagi balik tadi. Jadi inilah digital zoom-nya. Jadi agak baik fungsinya. Jadi kita akan balik kepada page tadi. Dan sekarang saya akan gunakan saya punya
Samsung Tab ni untuk sambungkan dengan projektor ni. Jadi apa yang menarik dalam projektor ni, kita tak perlu alat tambahan untuk kita buat Miracast. Jadi saya hanya perlu pergi ke fungsi Miracast tu sebab saya gunakan Samsung Tab. Kalau anda gunakan iPad, anda gunakan iOS khas saja. Jadi apa yang saya perlu tekannya macam ni. Selepas tu saya carikan fungsi Miracast dalam saya punya Samsung Tab ini. Jadi fungsi di sini adalah Smart View lah. Jadi saya hanya perlu pergi ke Smart View. Lepas tu dia akan keluarkan satu Android 2 AC4 iaitu nama bagi projector Ellipson ni. Tekannya dan Start Now. Sekarang dia akan paparkan apa saja daripada tablet saya. Jadi paparannya seperti ini. Jadi biasanya untuk mengajar matematik, saya memang sediakan banyak nota lah. Jadi saya akan gunakan Samsung Note ni. Jadi saya boleh tunjukkan bahan daripada buku teks dalam bentuk PDF atau latihan-latihan yang saya sudah scan dalam soft copy. Jadi saya boleh tunjukkan semua ni tanpa saya perlu salingkan nota. Jadi saya sudah boleh siap sedia dengan bahan sebelum saya masuk kelas lah. Dan selain daripada nota dan latihan yang saya sediakan dalam soft copy ini, saya juga boleh tunjukkan bahan-bahan media dalam YouTube. Contohnya, untuk bab 10 pengurusan kewangan tingkatan 4 tu, ada banyak situasi yang belajar belum alami. Contohnya, apakah berlaku kalau seorang tu gagal untuk menguruskan kewangannya. Jadi saya boleh tunjukkan video AKPK yang saya terlebih dahulu download ke dalam library YouTube saya. Jadi saya boleh tunjukkan video-video ini untuk dedahkan kepada pelajar apa akan berlaku kalau seseorang itu tidak dapat menguruskan kewangan itu. Jadi ini secara langsung boleh menambahkan lagi pengalaman bagi pelajar atau pendedahan kepada pelajar ni yang belum lagi tahu macam mana menguruskan kewangan itu. Inilah antara kebaikannya menggunakan projektor untuk mengajar di dalam kelas dan macam mana kita boleh gunakan teknologi dalam kelas tu. Dan sekarang ni adalah pukul 1, agak terang dengan saya buka lampu sekali. Paparan di sini memang sangat jelas. Jadi anda tak perlu bimbanglah adakah paparan bagi projektor ni cukup terang ke tidak. Jadi memang cukup terang walaupun saya on lampu tu, paparan di sini memang sangat jelas lagi. Jadi saya cuba on satu video. Ni kad kredit Platinum. Tahu ada? Bukan satu, tapi dua. Tahu ada? Jadi bunyi bagi projektor tu sudah sangat cukup kuatlah untuk didengar dalam satu kelas dan paparan di sini memang sangat jelas. Jadi projektor ni memang satu projektor yang sangat sesuai digunakan dalam bilik darjah kerana senang digunakan, paparannya adalah sangat jelas dan juga bunyinya memang sangat kuat sesuai untuk kita paparkan berbagai jenis media kepada pelajar kita. Jadi begitu saja perkongsian saya dalam kelas saya untuk gunakan projektor ni sebagai projektor dalam kelas saya. Kalau anda berminat untuk membeli projektor ni, anda boleh layari laman web yang saya kongsikan pada bahagian penerangan sama ada daripada Shopee, Lazada atau dari syarikat Inlet. Dan di situ juga ada disediakan satu voucher code untuk anda jimat lebih lagi. Jadi projektor ni yang di bawah harga 1000 ni memang adalah satu projektor yang sangat berbaloi dibelilah. Dan paparan di sini memang sangat jelas dan tambahan lagi dia sangat mudah digunakan. Jadi begitu saja perkongsian kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.